kita berjumpa lagi di dalam e-tuition time bersama siapa? Bersama Madam Siti. So, siapa-siapa dah join, tolong tulis dekat komen dan chat, hi Madam Siti. Hi. Hi saya. Okay. Sambil saya nak habiskan tulis. Gerak. Balas. Alright. So, siapa dah masuk hi to me? Kita berkenalan di alam maya. Di zaman dunia teknologi, kita tak perlu berjumpa, kita hanya hi dekat live chat je, kita dah jadi kawan. Gitu. Alright, so hi, thank you for joining. Make sure share tentang kelas e-tuition kepada semua kawan-kawan. Bagi tahu kawan-kawan, e-tuition sekarang kelas free trial kepada semua pelajar satu Malaysia. So, macam mana nak join? Suruh semua orang pergi website e-tuition, register dan tekan subscribe free trial until 31st of January. It is totally free untuk everyone. Okay, hi Diana. Thank you for sharing. Make sure bagi dekat semua. E-tuition trial class ni kita buka daripada kita bagi free kepada semua pelajar daripada darjah 4 sampai form 5. Hi Nur Alia, kita berjumpa lagi. Alright, so dah ready ke ni? Tadi dah join kelas Miss Amalia. So, siapa yang first time join? Hi everybody, I'm Madam Siti. I will be your science teacher until end of this year. Wah gitu, rasa macam pramugari pula. Alright, so siapa yang dah masuk, jangan lupa tekan button like, share tentang kelas-kelas ni, screenshot this class and also tadi misalnya punya kelas tak tahu korang screenshot ke tak, screenshot this class, post it into your social media, tag e-tuition dan kita akan repost. Share korang sebab mana tahu bila korang share, one of your friend dia akan bagi tahu kawan dia yang lain and diorang semua join, automatic korang dapat apa? Dapat pahala guys. Siapa tak nak? Hi Nur Fatini. Hi. Tu saya kata kita jadi kawan di alam maya. Saya tak kenal korang betul-betul. Maksudnya we are not meeting in formally, directly, kita berkenalan secara indirect. Okay. So, thank you Nufati ni pun dah tolong share. Thank you so much. So, kita nak bagi ramai-ramai sekarang PKPN sekolah ditangguhkan, betul? Ramai yang dah ada malas ni nak belajar, buat apa belajar kan? So, sekarang ni adalah fasa untuk kita naikkan semangat semua orang supaya semua orang sambung belajar. Walaupun COVID dah kacau kita satu dunia, jangan mengalah dengan COVID. Alright, so siapa yang dah pernah join dah kelas e-tuition, last 2 weeks kita ada buat kelas revisi percuma, free for everybody juga. And dalam kelas percuma tu apa yang kita belajar, kita dah tengok tentang apa? Siapa ingat? First week saya mengajar tentang, kita recall balik bab 1 form 1 pasal penyiasatan saintifik, dan last week kita dah tengok tentang cermin. So hari ni nak belajar apa madam? So sebabkan last week kita buat kelas revisi, this class kita akan masuk syllabus. So siapa yang join kelas hari ni e-tuition, maths dengan science, korang dah ahead daripada kawan-kawan. So kawan-kawan tak belajar lagi, tapi you guys dah mula masuk syllabus, dah mula belajar. So you guys are ahead from your friends. So good job to everybody. Keep sharing to everybody. Share kat kawan-kawan. Kita sama-sama nak tolong semua orang. So kita dah boleh kan. So siapa-siapa yang tak kenal lagi, boleh kan. Saya perkenalkan di sini je. Saya adalah Madam Siti. Saya akan jadi tutor sains di e-tuition korang sampailah hujung tahun ni, sampai bila-bila gitu. So hari ni kita nak belajar apa? Mesti akan ajar, kita akan masuk bab yang pertama dalam form 3. Kena betul-betul sebab nanti bila masuk sekolah ataupun sekolah ada pembelajaran online kan. So bila dah pembelajaran online ni, korang akan mula belajar. So automatic kalau cikgu tanya, kawan-kawan tanya, korang cakap, saya dah belajar dah dekat e-tuition. It's a good thing. You are ahead from your friends. Okay, dalam bab 1 form 3 ni, kita akan belajar rangsangan dan gerak balas. So saya nak tahu siapa-siapa yang join saya ni, korang belajar sains dalam bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu. Do let me know supaya saya boleh explain. Saya tahu saya nak explain in English more ataupun in Malay more. Tolong beritahu saya dekat live chat korang belajar dalam bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu. So dekat this
description saya ada letak nota. Yasmin Damia, saya DLP, Chua dan Vijay English DLP. Okay, it's okay. Sebab the notes that I prepared is for both English and bahasa Melayu. Oh, ramainya orang belajar dalam English. So Dayana belajar dalam BM. So nota saya letak kat description. This is a short notes untuk bab yang pertama. Yang pertama ni saya sengaja tinggalkan kosong. So stay dalam kelas saya sampai habis dan kita akan fill in the blanks. Dan bila habis je kelas ni, automatik korang ada short notes untuk bab yang pertama, rangsangan dan gerak balas sistem saraf manusia. So download, kalau tak sempat download, kalau eloknya download, print terus isi. Kalau tak sempat download, take note dulu whatever yang saya akan ajar kejap lagi. Nanti ada masa, ada peluang print out dan salin nota balik. Penuhkan kotak-kotak yang saya kosongkan dan automatik korang ada short notes. Macam saya, siapa yang join kelas saya tekankan prepare your short notes. Make sure ada short notes untuk setiap chapter. Okay, di akhir kelas ni dan awak akan belajar apa? So kalau korang stay sampai pukul kita habis pukul 7.10 kan? If you stay until 7.30, automatik korang dah habis subtopik yang pertama, sistem saraf manusia. So kita dalam rangsangan dan gerak balas, stimuli and response ni, apa yang korang akan belajar is about macam mana badan kita, human, kita berinteraksi dengan apa benda yang kita facing. Contohnya, saya jalan-jalan terpijak paku. So apa yang saya buat? Automatik saya akan, apa tindak balas saya? Saya akan angkat kaki dan aduh. Itu adalah saya punya response ataupun gerak balas. Betul lah, gerak balas ataupun tindak balas. Betul gerak balas. Okay, and then tak apa, janji korang faham lah kan? And then sebagai contoh lagi, itu kalau saya terpijak paku, saya akan menjerit, aduh, dah automatik saya tarik kaki saya pergi tempat lain, betul? What if saya jalan-jalan ternampak kucing dan automatik saya rasa, oh saya nak usap kucing tu. So itu adalah respons dan juga stimuli yang kita akan bincangkan hari ini. Okay, so dah jom start kat situ ending tu. Garang lah. Alright, so kita kena tahu rangsangan dan gawas. Hari ni kita akan belajar tentang sistem saraf manusia. So dalam manusia, sistem saraf, buka kat situ. Mana madam? Kita akan tahu tentang sistem saraf manusia. Okay. First, kita kena tahu apakah maksud, apakah fungsi. Tadi saya dah katakan. Saya cuba baca. Nur Alia belajar dalam BM, Atira Suhaimi English, Dayana BM Syuhada English. So kat sini saya tengok macam balance. Saya ramai juga yang belajar dalam DLP dan ada juga yang belajar dalam BM. So it's okay. So saya kata the notes I prepared is in both language dan dalam explanation saya akan penerangan lebih kepada bahasa Melayu untuk bagi faham dan saya akan untuk certain terms saya akan bagi tahu dalam dua bahasa. Terms yang very specific sebab takut nanti korang tak faham dalam English sebenarnya cakap apa medium. Kalau saya terlepas untuk explain the terms in English, bagi tahu dekat chat, saya akan bagi tahu. Okay, kadang-kadang bila kita dekat depan ni, kita naik share kan, kita cakap terlupa pula kan. Alright, so kita nak tengok rangsangan dan gerak balas. Apa sebenarnya fungsi sistem saraf? Okay, apa rangsangan dan gerak balas kita kata? Macam mana badan kita react to everything that happen. Tadi saya bagi contoh, bila kita terpijak paku, apa yang kita kena buat? So, apa sebenarnya fungsi sistem saraf ni? Fungsi. So, fungsi sistem saraf untuk mengawal dan mengkoordinasikan badan. Okay, saya tulis dulu. Mengkoordinasikan badan. Okay, dalam bahasa Inggeris dia control and coordinating badan, body. Okay, so sistem saraf manusia. Saya kata saraf ni adalah kita punya satu badan. So apa fungsi sistem saraf manusia ni? Untuk kontrol apa kita punya tindak balas. Tadi saya bagi contoh, saya terpijak paku. So badan saya yang kontrol, dia akan bagi tahu saya untuk angkat kaki, menjerit. So dan koordinasi badan ni untuk
bagi tahu pergerakan tu macam mana. So fungsi sistem saraf manusia ni dia nak bagi tahu kita apa yang kita kena buat, apa yang kita kena buat. Alright. So ini ada function untuk control and coordinating our body. Okay. So siapa yang baru join? Hai, kita bersama Madam Siti. Tolong bagi tahu dekat chat siapa yang baru masuk. Madam, saya baru masuk. It's okay, saya tak akan marah. Do share dekat kawan-kawan untuk register to e-tuition. Jangan lupa tekan like dekat video ni. Alright, so dan apa yang kita kena tahu? Sistem saraf manusia ni, siapa yang dah download saya punya note, dia akan nampak ada gambar orang. Betul? Siapa yang dah download, dekat description saya ada letak gambar orang. Kat mana tu? Sana sini. Okay. Saya letak gambar. Sebab kita nak tengok pasal sistem saraf manusia. Dalam badan manusia penuh dengan saraf. So, apakah yang ada? Okay, this is a human being. Ini adalah manusia. So, dekat sistem saraf manusia ni terbahagi kepada dua. Okay. Salah. Orangnya duduk kat sana sepatutnya. Sorry. Sistem saraf manusia ni terbahagi kepada dua, iaitu sistem saraf pusat, dalam bahasa Melayu dia, dalam bahasa Inggeris dia central nervous system. Okay. Central nervous system. Okay, sistem saraf terbagi kepada dua. Sistem saraf pusat, which is the first one, and the second one kita panggil sistem saraf periferi. P-E-R-I-F-E-I-R. Dalam bahasa Englishnya peripheral nervous system. Okay. Okay. So, sistem saraf manusia terbagi kepada dua. The first one adalah sistem saraf pusat ataupun central nervous system, and the second one is sistem saraf peripheral nervous system. So, madam, apa benda ni saraf pusat, satu lagi peri-peri pula kan? Sabar, peri-peri macam Nandos juga kan? So, apa yang kita kena tahu? This is a human being. Okay, panjang lah kaki ni. Alright, sistem saraf pusat ni dekat manusia ni, saya kata kita ada banyak saraf. Dan salah satu saraf nama dia sistem saraf pusat ataupun central nervous system, and another one is peripheral nervous system, sistem saraf periferi. So, sistem saraf pusat ni terletaknya di mana? Okay, dia terletak pada dua. Sistem saraf pusat ni ada dua je. This is the first one is our brain ataupun otak, and the second one adalah ni adalah manusia kan? Kita ada saraf tunjang. So, sistem saraf pusat yang kedua adalah saraf tunjang ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita panggil spinal cord. Apa bunyi madam cakap ni saya tak faham apa-apa. Don't worry, saya akan terangkan one by one. Okay, kita pergi kepada yang pertama dulu, sistem saraf pusat. Okay, sistem saraf manusia ni, our body, satu badan kita ni terbagi kepada dua jenis sistem badan. Yang pertama, sistem saraf pusat ataupun central nervous system. Yang kedua, kita panggil dia sistem saraf peripheral nervous system. So, sistem saraf pusat ni, kita tengok yang first kali dulu. Sistem saraf pusat ni hanya dua. Dia adalah dua benda ni je. Otak dan saraf tunjang. Saraf tunjang tu apa? Dia ataupun dalam bahasa biasa kita panggil tulang belakang. Okay, sebenarnya dalam tulang belakang kita ada saraf tunjang. Tulang belakang tu dia protect kita punya spinal cord, saraf tunjang. Bila saya kata pasal center ataupun ada perkataan pusat, biasa kan dalam satu bandar dia ada pusat bandar. Pusat bandar tu yang akan control everything yang pembangunan satu bandar tu, kan? Betul? Okay, sama juga kalau center. Bila saya kata dia adalah control center, sebagai contoh lah, kita ada control center, kita ada HQ. So, itu akan benda-benda tu yang akan control everything. Sama juga dalam sistem saraf pusat. These two, otak, brain, kita punya otak dan juga kita punya spinal cord ataupun saraf tunjang yang akan control satu badan kita. These are the most important part in human body. Okay, otak dan saraf tunjang, brain and our spinal cord. Kalau otak dan juga saraf tunjang ni, dua-dua ni rosak, kita mungkin akan kiok. Alright, sebagai contoh,
what happen if saya tengah jalan-jalan terjatuh, nauzubillah kan, terjatuh, terhentak kepala dan otak saya ada pendarahan dekat dalam, kat luar nampak normal tapi dia ada gegaran otak dan ada pendarahan dalam otak. Itu akan menyebabkan, sebab otak ni dia akan control everything satu badan kita. Bila otak dah rosak, satu badan saya akan mula rosak. Mulalah jadi saya tak boleh nak berdiri betul-betul, saya rasa nak pitam, muntah-muntah dan sebagainya. Itu adalah sistem saraf pusat. Yang pertama, kalau otak kita rosak, kita akan mental macam sakit mental, kita akan jadi koma. Orang-orang koma tu bila jadi otaknya tidur. Kita panggil otak tidur. Otak dia tak berfungsi. Otak tak boleh nak bagi kita rangsangan dan gerak balas. Dia tak boleh nak bagi coordination to the body. Okay? Itu adalah sistem saraf pusat yang pertama, otak. Dan sistem saraf pusat yang kedua adalah saraf tunjang ataupun spinal cord. What happened? Tadi saya bagi contoh tengah jalan-jalan terjatuh, terhentak kepala kan. Otak saya ada, otak ada gegaran dan menyebabkan koma dan sebagainya. Apa jadi kalau saraf tunjang pula yang rosak, jalan-jalan jatuh terduduk, saraf spinal cord terhentak, kita punya saraf tunjang terhentak. So apa jadi? Saraf tunjang ni dia duduk belakang, tulang belakang dia yang buatkan badan kita boleh berdiri tegak. Kalau tak ada saraf tunjang mungkin itu. Alright, so what happen kalau saraf tunjang ni rosak? Akan menyebabkan lumpuh. Itu salah satu yang biasa lah. Salah satu yang tak teruk sangat. Boleh jadi teruk kalau otak dan juga ataupun saraf tunjang rosak. Salah satu boleh menyebabkan mati. Itu kalau the worst case. Otak ada pendarahan yang tak dapat, yang nak diselesaikan, tak dapat dia nak ubat, akan menyebabkan seseorang tu boleh mati. Sama juga kalau spinal cord jatuh terhentak yang sangat teruk, terdapat banyak sangat hentakan, jadi spinal cord tu dia akan rosak. Bila rosak, manusia, kita sebagai manusia pun boleh mati. Disebabkan dua benda ni adalah organ yang sangat penting, part yang paling penting dalam badan manusia. Okay, setakat ni ingat, sistem saraf manusia, dalam satu manusia ni kita terbagi pada dua, which is sistem saraf pusat dan juga sistem saraf periferi. Dalam sistem saraf pusat, this is our control center, dia yang control satu badan kita, which is only two of things je, iaitu otak dan juga saraf tunjang. These two kalau rosak-rosaklah kita. Dan the second one is sistem saraf periferi. Okay, sistem saraf periferi ni dia terbahagi kepada dua. Tadi otak dengan saraf tunjang kan. Sistem saraf periferi terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah saraf cranium. Dan lagi satu adalah saraf spina. Bahasa Inggerisnya cranium sama, sebutan dia sama. Cranium, saraf cranium, and then cranial nerve, and then saraf spina is spinal nerve. Okay, sebab saraf dalam bahasa Inggeris adalah nerve. Okay, cranial nerve and also spinal nerve. So apa benda dua ni? Ini adalah saraf-saraf yang bila kita kata saraf cranial, dia adalah saraf-saraf yang terletak atas daripada kawasan tengkuk. Nampak arrow tak jadi. Saraf-saraf yang terletak atas kita punya tengkuk, ini adalah saraf cranium. Saraf. Dan apa-apa yang terletak daripada bawah tengkuk sampai hujung kaki, ini adalah saraf spina. Alright. So, apa function ni saraf spina dengan saraf cranium? Kalau saya laju sangat, tolong bagi tahu saya. Madam laju sangat tak dapat tangkap. Tolong bagi tahu saya slow sikit. Okay. Alright. So, sistem saraf periferi ni adalah sistem saraf kedua. Kita terbagi pada dua, saraf cranium dan juga saraf spina. Cranial nerve dan juga spinal nerve. Cranial nerve ni dia adalah saraf yang terletak atas daripada tengkuk, dan saraf spina, spinal nerve, dia adalah nerve yang terletak daripada tengkuk sampai ke bawah. Okey? Apa kedudukan sebenarnya, apa fungsinya saraf cranium? Saraf cranium ni adalah saraf. Bila kita cakap saraf, dia bukan urat tau. Perasan tak kalau biasa dalam biologi, kalau dalam iklan sakit saraf, saya tak ingat iklan apa, dia buat kat dalam orang, dalam human body, dia buat macam kita ada dalam badan kita, untuk tangan tu,
Join. Saya tak pandai lukis. Saya tengah cuba ni. Okey, dalam badan manusia kan. Dalam iklan biasa dia lukis yang macam ada apa? Ranting-ranting. Okey, ni dalam badan manusia Dia macam ranting. Okey, this one sakit saraf. Macam tu kan. Okey, dalam badan manusia ni penuh dengan saraf. Saraf ni bentuk dia macam ranting. So apa gunanya saraf ni? Saraf ni yang nak bawa information daripada, contohnya tadi saya terpijak paku. Information dari kaki akan bawa ke otak ataupun saraf tunjang, dan otak ataupun saraf tunjang bagi tahu kita nak kena buat apa ni, dah terpijak paku. So information tu dihantar melalui saraf dalam badan ni. Alright, dia macam akar, suara MBJ. Yes, dia macam akar. Ya, betul. Saya bagi tahu ranting kan. Lagi betul macam akar. Dia banyak apa? Akar lah. Kalau akar kan, saya kata this is kita punya akar. Dia banyak ranting-ranting tu kan. Sama juga macam dalam badan kita. Thank you bagi permohonan akar ni, nampak lagi jelas. Alright, sebab saya tak pandai melukis. Lukisan saya sangat buruk. Okay, so information macam tadi saya kata kaki kita terpijak paku, dan information sakit dekat kaki tu dihantar melalui kita punya nerve, saraf ni. So itu adalah sebenarnya saraf, dan saraf ni dia akan connectkan kita punya kepada kita punya otak dan juga kita punya saraf tunjang. Contohnya daripada tangan akan ada saraf yang sambung pergi ke otak, dan akan ada juga yang daripada otak pergi ke kaki. Okay, sebagai contohnya saya tadi bagi contoh yang sama, saya terpijak terpijak paku. Saya terpijak paku, sakit saya terpijak paku, sakit dekat kaki tu akan naik melalui saraf. Dia melalui saraf dalam bentuk impuls, ataupun dalam bahasa Inggeris dia pun kita panggil impulse juga. Ejaan dia beza sikit je. Bahasa Inggeris impulse. Bahasa Melayu impulse. Okay, impulse ni sebenarnya sakit tadi dihantar ke otak dalam bentuk impulse. Impulse ni macam signal elektrik. Dia naik ke otak ataupun saraf tunjang, dan bila dah naik, sakit tadi tu dah naik, dan otak ataupun saraf tunjang kita ni bagi tahu. Sebab otak dan saraf tunjang ni adalah kita punya pusat, dia yang bagi tahu nak kena buat apa. Okey, dah terpijak paku, sakit tu naik pergi ke atas. Okay, dan bagi tahu, okey, angkat kaki sekarang, mulut menjerit. Barulah kita angkat kaki, au. Okey, itu adalah dihantar melalui adalah impuls ataupun signal yang dihantar daripada kaki naik ke otak dan juga saraf tunjang, dan diorang bagi tahu kaki kena angkat, mulut kena buat cakap au. Itu adalah dia punya signal. So signal tu, impuls tu dihantar melalui saraf. So bila cakap pasal saraf kranium, dia adalah saraf-saraf yang connectkan daripada satu badan tadi, dia pergi ke otak dan juga saraf tunjang. Okay, kena tahu kranium ni daripada organ dia pergi ke otak ataupun saraf tunjang, dan dia pergi ke otot ataupun satu badan. Daripada organ dia, bila saya cakap pasal organ dia, contohnya dekat kita punya tapak tangan ada organ deria. Kulit ada deria sentuh kan. Okay, saya sentuh dekat sini, dekat papan hitam, whiteboard saya, dia rata, saya dapat rasa dia rata. So signal rata tu dihantar ke saya punya otak melalui apa? Melalui saraf kranium. Dan otak saya kata, oh lembutnya, saya rasa nak gosok lagi banyak. Okay, so otak suruh saya gosok lagi banyak sebab dia sangat rata. So selesa lah kononnya. So rasa rata tadi, deria kulit saya detect, dia dihantar melalui saraf kranium. Signal tu, impuls tadi dihantar oleh saraf kranium pergi ke otak, dan otak bagi tahu, oh rata, macam tu. And then feeling rata tu dihantar balik ke saya punya tangan untuk gerak-gerakkan lagi tangan melalui apa? Melalui saraf kranium juga. Okay, itu adalah saraf kranium. Okay, and then saraf spina pula macam mana, Madam? Saraf spina ni macam tadi, kranium dia sambung kat organ deria pergi ke otak atau saraf tunjang, dan dia pergi balik dekat organ kan, otot. Saraf spina ni pula dia connectkan kita punya rangka-rangka otot atau kita punya tulang-tulang, rangka-rangka badan manusia itu
disambung oleh saraf spina dan dia sambungkan ke saraf tunjang. Okay, sebab nama pun spina, so ini tadi dia pergi otak and this one akan pergi saraf tunjang. Otot-otot nerve tadi akan pergi kepada kita punya saraf tunjang. Okay, secara detailnya this one tak perlu tahu sangat. Sebab this is just information yang you kena tahu. Saraf pusat terbagi, sistem saraf manusia terbagi kepada dua, iaitu central nervous system dan juga peripheral nervous system. Dan central nervous system terbagi kepada dua, iaitu otak dan juga saraf tunjang. Peripheral terbagi kepada dua, cranium dan spina. That's all yang korang kena tahu. Saya explain the base supaya korang faham sikit. Saraf cranium kena just tahu dia sambungkan organ dia pergi otak. Saya dah tulis saraf tunjang pergi pada otak. Dan juga otot dan saraf spina dia connectkan daripada saraf tunjang kepada otot. Okay, impuls kalau siapa tak tahu dia adalah signal. Signal yang melalui kita punya saraf tadi. Okay, so far untuk dua benda ni ada apa-apa yang tak faham? Kalau nak tanya, tolong tanya je. Saya tak marah, saya akan explain more. This chapter is very, dia ada banyak benda yang kena tahu sebab dia ada chapter-chapter dalam biologi. Orang-orang yang nak jadi doktor, benda ni dia kena study betul-betul lagi. So dalam saraf ni apa yang kena tahu, apa jadi bla 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 semua. Okay, apa-apa faham ke tak faham, tolong bagi tahu saya dekat chat supaya saya tahu saya boleh proceed kepada next explanation ataupun saya boleh sambung dekat sini. Okay, faham ke anak-anak kecil? Faham ni, faham sangat. Thank you so much Yasmin. Syuhada pun faham. Okay, good. Kalau saya terlaju, tolong bagi tahu. Kita kadang-kadang dah lah tu saya nak jadi housewife yang baik. Dah kenapa tu Najwa? Okay, Dayana Zulkifli faham. Jom sambung. Alright. So untuk yang baru masuk, saya ada letak short notes dekat description, download, dan saya letak dia short note tapi dia tempat kosong tau. Korang isi dan once korang join kelas saya ni sampai habis, 1 hour ni awak ada short notes untuk 1.1 sistem saraf manusia. Okay, boleh download kat description. Saya ada letak, saya buat cantik berkala-kala. Okay, then apa lagi kita tahu? Okay, itu adalah pasal sistem saraf manusia tadi. Apa yang kena ingat, just tahu pasal sistem saraf pusat ada dua, cranium and peripheral ada dua. Okay, now kita pergi Fatini Hasanah. Dah faham? Good job. So bagi tahu dekat kawan-kawan, ada Siti tengah bagi kelas cuma ni sampai 31 bulan tau. So korang boleh join semua kelas-kelas daripada Isnin sampai untuk form 3 ada Isnin sampai Rabu. Hari ni matematik dengan sains. Esok kita ada kelas BMBI. And then hari Rabu ada sejarah dengan geografi. Kalau make sure alert, buat alarm dekat telefon pukul 5, 10 dan 6.10 memang akan ada kelas untuk form 3 daripada Isnin, Selasa, Rabu. Waktu yang sama setiap hari. Tak payah tunggu kita punya WhatsApp atau apa-apa. Pergi je dekat website, pergi tengok jadual, pergi tekan hari ni hari Isnin, tekan hari Isnin, tekan je link, klik je button, korang akan terus pergi ke kelas. Tekan button Selasa, pergi ke kelas. Pergi ke Rabu, pergi ke kelas. Okay? Sekarang kita pakai website je. And dekat website tu yang bestnya, korang boleh cari connection. Korang boleh add saya, connect dengan saya, Madam Siti. Nama saya Madam Siti dekat eTuition website. Kalau korang study tak faham, pergi je dekat connection saya tu, pergi je dekat profile saya, send message ataupun post dekat saya punya wall, tanya soalan apa yang korang tak faham dan saya akan reply dekat situ, bagi penerangan, reply dalam bentuk gambar, dalam bentuk video dan sebagainya. Saya akan jawab di eTuition website. Connect dengan Madam Siti, follow dan juga connect. Boleh DM, boleh bagi message dekat saya secara personal. Takut malu kan? Malu nak cakap depan-depan, takut orang judge. Pergi dekat eTuition tu, korang connect Madam Siti, nama saya Madam Siti, search je Madam Siti akan jumpa dan boleh tanya soalan dekat saya kat situ dan saya akan tolong korang. This is private coaching khas untuk pelajar-pelajar yang registered di eTuition website. Free, saya tak akan charge gitu. Alright, so kita dah tengok sistem saraf manusia ni. Sekarang kita nak tahu dekat badan kita ni ada tindakan, dua jenis tindakan. Tindakan tu reaction dan kita ada gerak balas, kita ada respon. There are two type
of response in our body. The first one kita panggil tindakan terkawal. Dan satu lagi kita panggil dia tindakan tak terkawal. Okay, kalau tulisan saya buruk, ampunkan dosaku. Okay, so this is apa? Jenis-jenis tindakan yang kita manusia ni buat. Jenis-jenis tindakan respon. Response ataupun gerak balas yang seseorang boleh buat. Okay, so kita bergerak balas ada dua jenis. Satu yang first kita panggil tindakan terkawal, dalam bahasa Melayunya voluntary action, dan tindakan tak terkawal nama dia involuntary action. Bila dekat lidah Melayu ni sebut pun rasa macam sebut bahasa Melayu pula. Alright, so our response, our gerak balas terbahagi kepada dua jenis, iaitu first is voluntary action, iaitu tindakan yang terkawal, dan tindakan tak terkawal kita panggil involuntary action. So apa beza dua ni, terkawal tak terkawal? Tindakan terkawal ni sebagai contoh, bercakap kita boleh kawal tak? Yes, kita boleh cakap saya nak cakap Madam Siti cantik. So itu adalah tindakan terkawal. Memang otak saya boleh cakap, boleh kontrol apa benda yang saya buat. Berjalan, itu adalah tindakan terkawal yang kita boleh kontrol dalam keadaan sedar. Contoh lain, menyanyi, saya boleh kontrol, itu adalah tindakan terkawal, voluntary action. Apa lagi contoh? Bagi contoh saya lagi. Apa lagi contoh-contoh tindakan terkawal yang korang boleh fikirkan? Kalau salah saya betulkan, don't worry. We have to try. Kalau saya je bagi contoh, saya tak tahu student-student ni faham ke tak apa itu tindakan tak terkawal ataupun tindakan terkawal. So bagi saya contoh, apa lagi contoh-contoh tindakan terkawal? Voluntary action. Reply dalam bahasa Inggeris boleh, dalam bahasa Melayu pun boleh. Dua-dua saya terima. Okay. Menggaru, yes, that's correct. Diana, thank you so much. Menggaru. Rasa gatal. So otak saya bagi tahu, gatal dekat tangan. Ambil tangan lagi satu untuk garu. So, gerak balas saya adalah menggaru. Memasak, yes. Cang. Itu adalah terkawal. Ada contoh lagi? Alright. Itu adalah yang otak kita bagi tahu untuk buat apa. This happen dalam keadaan kita sedar. Dan tindakan tak terkawal, apa benda pula tu? Dia adalah tindakan yang bukan kita kontrol. Maksudnya dia memang jadi dalam badan kita tapi bukan kita yang kontrol. Sebagai contoh, sistem pencernaan. Okay, makan, makanan proses dalam perut, betul? Itu adakah kita yang kawal? Makanan, kau kena proses, perut, makanan pula. Nampak sangat suka makan. Perut, proses makanan tu sekarang, tadi saya makan donat. Lepas makan donat, saya makan spaghetti. Lepas tu bagi tahu perut, kau proses spaghetti je, jangan proses donat. Saya nak donat tu duduk lama dalam perut. Boleh tak? Tak boleh. Itu adalah involuntary action. Bagi contoh tadi saya bagi sistem pencernaan. Sistem pencernaan ataupun pencernaan. Digestive system. Kalau yang voluntary tadi saya cakap bercakap, menyanyi, menggaru. Saat ini saya tak boleh bahasa Inggeris lah. You can write anything as long as it is voluntary action. Okay, sistem pencernaan. Contoh lagi lain. Bersin. Bersin tu kita kawal tak? Kita rasa hidung kata acuh. Benda tu jadi benda tu adalah benda yang tak terkawal. Bukan kita yang kontrol. Memang waktu tu kita rasa nak bersin and kita tak boleh pun nak kata jangan bersin. Kita boleh tahan, tapi kalau kita tahan, lepas tu kita still akan bersin juga. Betul? Itu adalah contoh lain. Bersin. Contoh lagi, saya bagi contoh lain. Korang pun boleh bagi tahu yang korang faham dengan involuntary action ni lagi. Bagi tahu. Kalau salah saya betulkan, kalau betul saya yay. Alright. So bersin lagi, apa contoh lain? Coughing, betul. Batuk. Yes, that is correct. Lalu saya campur bahasa Inggeris lagi. Cough. Kalau salah je we know COUG. Betul tak?
Berkelip. Yes, kelip mata. Berkelip bila masuk apa kan? Macam tu, tutup mata. Then ni pernafasan kita. Adakah kita punya otak yang kontrol bernafas sekarang, jangan bernafas, bernafas sekarang, jangan bernafas? Tak, itu dia jadi secara natural. Kalau kita tak buat apa-apa pun, kita tengah tidur pun, kita akan bernafas. Betul? Pernafasan. Kelip mata tadi kan? Alright, itu adalah contoh-contoh sistem involuntary action kita panggil. Tindakan tak terkawal. Lupa bahasa Melayu dia. Okay, so alright, so kalau ada contoh-contoh lain bagi tahu, saya akan bagi tahu betul atau salah. Dan apa sebenarnya bezanya voluntary dengan involuntary action? Saya kata tindakan terkawal ni kita akan kontrol dia adalah tindakan, definition dia adalah ni contoh kan. Nak bagi faham? Okay, definisi maksud dia. Definition. Apa perbezaan dah? Definition dia adalah tindakan terkawal adalah tindakan yang dilakukan secara sedar. Tindakan secara sedar. Badan kita tahu, otak kita tahu kita nak buat benda tu. Kalau saya punya nota ni pelik lah. Ini adalah contoh. Dan ini adalah definisi. Kalau tak terkawal adalah tindakan tanpa sedar. Kalau dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris ya, action made consciously, dalam sedar, conscious lah. Action made consciously. Kalau involuntary action made unconsciously. Maksudnya kita dalam keadaan tak sedar. Tak sedar tu bukan maksud kita pengsan tau. Kata unconscious, koma. Bila kita buat apa-apa dalam keadaan koma, itu adalah tindakan tak terkawal. Bukan, maksudnya bukan otak kita yang arahkan untuk buat benda tu. Tanpa sedar, unconsciously. Okay. And then kalau tindakan terkawal ni ikut kehendak kita nak makan, kita nak pergi buang air, kita punya kehendak, kita buat dalam keadaan conscious, dalam keadaan sedar. Kalau tak terkawal, involuntary, kita buat dalam keadaan tak sedar. Sepanjang saya tengah berdiri ni, makanan dalam perut saya tengah diproses. Tadi saya makan tengah proses. Bila habis saya punya kelas ni, saya pergi toilet. So benda tu jadi dalam keadaan saya tak sedar pun. Alright. Right. So, dan ini adalah contohnya bercakap, menyanyi, menggaru. Ini adalah contoh dia pencernaan, bersin, batuk, pernafasan, kelip mata dan sebagainya. Dan dikawal oleh siapa yang kawal dia? Control by. Siapa yang control kita punya? Tak faham pula madam punya nota kan. Saya punya nota, saya buat box cantik-cantik tau. Dekat sini box dia jadi tak cantik dah, sengit-bengit. Okay. So, siapa yang kawal tindakan terkawal ni? Tadi saya ada bagi tahu, otak bagi tahu kita untuk buat something. Otak bagi tahu saya untuk ambil marker pen ni dan buka. Ini adalah apa yang dalam keadaan yang terkawal. So, siapa yang kontrol dia? Ini tindakan terkawal dikontrol oleh otak ataupun kita punya brain dalam keadaan sedar. Okay. Dan siapa pula yang kontrol tindakan tak terkawal? Kena tahu. Sistem saraf pusat tadi terbagi kepada dua, betul? Satu, otak. Satu lagi apa? Saraf tunjang. Dan juga ada dua special, medulla oblongata. Pernah dengar tak medulla oblongata? Mari tulis dulu. Bahasa Inggeris dia spinal cord and medulla oblongata. Medulla oblongata ni ejaan dia lebih kurang sama, cuma untuk English medulla double L. Okay, pernah dengar tak medulla oblongata? Okay, sistem terkawal ni, tindakan kita yang kita dapat kawal ni, siapa yang kontrol? Kita punya otak. Otak bagi tahu untuk berjalan. Otak bagi tahu jumpa kawan, hulur tangan untuk salam. Itu dululah, sekarang tak boleh salam, kita macam ni je. Okay, so otak bagi tahu kita untuk buat apa? Untuk tindakan tak terkawal, siapa yang kontrol dia adalah kita punya saraf tunjang. Sedar tak sedar? Okay, sedar tak sedar? Sebenarnya, sebab selama ni kita fikir otak je yang boleh
fikirkan apa kena buat. Sebenarnya kita punya saraf tunjang tu, sebab tu saraf tunjang adalah satu part yang sangat penting juga selain otak. Dia pun boleh bagi tahu kita untuk buat apa. Tapi dia bagi tahu dalam keadaan yang kita tak sedar. Sebab tu kita tak pernah perasan pun rupanya tindakan ni saraf tunjang yang bagi tahu. Kita selama ni fikir otak yang suruh, tak. Sebenarnya ada ketika yang saraf tunjang yang bagi tahu kena buat apa. Sebagai contoh, bila mana yang saraf tunjang ni bagi tahu untuk buat something adalah bila kita panggil dia sebagai satu tindakan yang bernama tindakan refleks. Untuk saraf tunjang, tindakan refleks atau bahasa Inggeris dia reflex action. So, madam, apakah itu tindakan refleks? Apakah itu reflex action? Ingat tak awal-awal kelas tadi saya ada bagi contoh kaki terpijak paku. Dan apa saya buat? Kaki saya saya angkat kaki dan menjerit. Ow! Betul. Itu adalah salah satu contoh tindakan refleks. Tindakan refleks ni adalah satu tindakan untuk kita, tindakan yang sangat cepat dan untuk mengelakkan kita daripada cedera ataupun kemalangan. Sebagai contoh lain, tengah masak kat dapur, terpegang cerek panas. Itu adalah satu emergency, betul? Dan automatik, perasan tak? Tangan kita macam automatik sangat. Terpegang pada panas, pop, terus tarik. Betul, dia jadi sangat laju. Sebenarnya tindakan itu kita panggil tindakan refleks. Dan tindakan refleks ni bukan otak yang bagi tahu untuk tarik tangan. Okay? Terpegang apa saya panggil? Cerek. Terpegang cerek, tangan ditarik dengan sangat laju. Bukan otak yang bagi tahu, tapi sebenarnya saraf tunjang. Sebenarnya saraf tunjang. Kenapa saraf tunjang? Sebab kalau misalnya kita bagi otak boleh berfikir. And kita berfikir akan ambil masa. Cuba bayangkan, tengah masak terpegang cerek, otak, dia pergi kat otak, dia fikir. Otak kan suka berfikir. Dia fikir tu, nak buat apa. By the time dia fikir tu, tangan dah melecur. Tu wujudnya saraf tunjang. Saraf tunjang ni dia tak boleh berfikir. Dia tahu je. Terpegang panas, tarik tangan. Dia macam pap. Dia tak ada fikir tu. Alright, so itu adalah tindakan refleks. Benda yang jadi sangat, tindakan yang sangat cepat untuk mengelakkan kita daripada kemalangan ataupun cedera. Contoh lain, tengah pakai tudung, tangan tercocok pin. Ow! Betul, terus tarik tangan. Itu adalah tindakan refleks yang kita panggil. Contoh lain, pernah tengok tak? Saya tak tahu. Korang pernah tengok tak sentakan lutut kita panggil? Sentakan lutut ataupun ni, apa bahasa Inggeris dia? Saya tak ingat bahasa Inggeris dia. Doktor dia ketuk kita punya kaki, lutut. And automatic kaki kita tertendang sendiri. Itu kita panggil sentakan lutut dalam bahasa Inggeris. Ni Joy, saya tak ingat bahasa Inggeris, saya lupa. So sentakan lutut tu adalah contoh tindakan tak terkawal. Bila doktor ketuk kita punya lutut, sebenarnya lutut kita nak mengelakkan daripada tempurung kepala tu sakit ataupun cedera, dia akan pak untuk bagi macam alihlah kaki tu, janganlah ketuk saya punya tempurung lutut tu. So bila ketuk lutut, dia akan automatik tenang. Betul? Itu adalah tindakan refleks juga kita panggil. Sama juga tengah drive ataupun bawa motor, anjing lintas. Bawa motor, anjing lintas, automatik kita mengelak. Itu adalah tindakan refleks. Tindakan refleks bukan otak yang fikir, tapi saraf tunjang. Alright, itu adalah saraf tunjang yang tolong fikirkan. Okay, satu lagi, bila pula medulla oblongata ni berfikir. Tadi saya bagi dua kan, saraf tunjang dan juga medulla oblongata. Saraf tunjang dia akan buat action untuk tindakan refleks, dan medulla oblongata ni dia kawal apa? Ni contoh-contoh ni, sistem pencernaan, pernafasan, benda-benda yang berlaku dalam proses-proses yang berlaku dalam badan. Proses dalam badan. Sebagai contoh tadi, pernafasan, pencernaan, respiration, digesting system dan macam-macam lagi. So itu dikawal oleh medulla oblongata. Medulla oblongata ni mana pula, madam? Gitu. Saraf tunjang tahu, medulla oblongata tak tahu. Yes, that bagus. Saya akan tolong beritahukan. Medulla oblongata ni terletak pada otak. Okay, this is our brain. Nampak tak betapa tak pandai melukisnya? Okay.
Ini adalah human. Salah. Ini adalah kita punya mata. Tak pandai lukis. Ini adalah kita punya hidung. Tajam hidung dia. Ini adalah kita punya mulut. Okay. Ni mata. Okay. Bapa buruk. Ini adalah kita punya kepala. Okay. Faham tak saya punya lukisan? Alright. So, ini adalah kita punya otak. Kita kena tahu ke parts of kita punya brain. So, dekat otak kita, memang kita dalam biasa kita nampak otak adalah satu otak. Sebenarnya otak dia ada bahagian-bahagian dia. Bahagian yang besar yang saya memang obviously saya lukis dengan sengaja ada macam perbezaan. So bahagian yang besar otak kita panggil dia adalah cerebrum. Bahasa Inggeris dia cerebrum juga, ejaan cerebrum. Cerebrum. Okay. Cerebrum ni adalah apa? Cerebrum ni adalah otak kita yang buat fikir-fikir tadi tu. Ingat tak? Tindakan terkawal dikawal oleh siapa? Oleh otak. Dekat mana? Dekat kawasan cerebrum. Okay? And then, belakang, ini masih otak kita. Yang ini semua adalah otak. Otak kita yang duduk bahagian belakang. Apa dia? Cerebellum. Bahasa Inggeris dia cerebellum. Cerebellum. Takut salah eja. Sekejap saya check balik. Cerebellum. Okay, betul. Okay, otak kita yang belakang namanya cerebellum dan bahasa Inggerisnya cerebellum. Okay, so apa tadi cerebrum yang atas, otak bahagian atas dia buat yang pemikiran, yang otak-otak yang berfikir tadi tu, bercakap, menyanyi, memasak dan sebagainya. Cerebellum ni dia buat apa? Untuk dia akan kawal kita punya body balance. Macam mana kita boleh berdiri dengan tegak? Dia yang kawal. Kalau bahagian belakang ni rosak, kita akan berdiri pun terhoyong-hayang. Kita tak boleh berdiri dengan tegak. Ini otak yang kawal kita punya body coordination ataupun body balance kita panggil. Dan ini yang connectkan kawasan otak dengan kita punya, bila sambung ni dia akan sambung dengan kita punya spinal cord. Kalau saya sambung, ini akan pergi saya punya spinal cord ataupun saraf tunjang. So, ini nama dia. Nanti ingatkan ini nama dia spinal cord. No, dia sambungkan dengan spinal cord. Ini nama dia medulla oblongata. Sedap nama dia. Boleh namakan anak. Gurau-gurau. Medulla oblongata. Kalau bahasa Inggerisnya double L lah. Salah. Pada medulla yang double L. Medulla oblongata. Okay, so yang ini kawasan otak, ini kawasan otak, ini nama dia medulla oblongata. Ini yang kawal tindakan tak terkawal, involuntary action, pernafasan, bersin, tindakan refleks yang terpegang benda panas, tarik tangan laju-laju. So dikawal oleh this one, nama dia medulla oblongata. Medulla oblongata. Yang tindakan refleks dikawal oleh sini. Medulla oblongata ni kawal kita punya sistem badan. Okay, terkeliru sekejap. Ini yang kawal kita punya pernafasan, respirasi benda sama. Pencernaan, digesting system, peredaran darah. Sepanjang saya tengah berdiri, sepanjang kita manusia ni kan jantung sentiasa berdegup. Degupan jantung pun dikawal oleh medulla oblongata. Bila degupan jantung akan menyebabkan darah beredar satu badan kan, blood circulating. So dia dikawal oleh medulla oblongata juga. Dan medulla oblongata ni akan bersambung dengan spinal cord, kita punya saraf tunjang. So saraf tunjang tadi dia buat apa? Dia akan kawal kita punya tindakan reflex action. Tindakan reflex tu apa? Kalau siapa yang tak ingat, dia adalah tindakan pantas yang dilakukan supaya untuk mengelakkan kita daripada cedera ataupun accident, cedera ataupun kemalangan. It is a fast action that is done by our spinal cord in order to get rid of in order bila ada emergency. Okay. Right. So sekarang ni untuk tindakan refleks dan juga tindakan voluntary action dengan involuntary action, faham ke tidak? Kalau ada apa-apa tak faham, tolong bagi tahu. Kalau faham, tolong bagi tahu. Kalau masih ada yang macam tak berapa pasti, tolong tanya dekat chat, saya akan terus
reply. Kita ada lagi 5 ke 10 minit lagi sebelum kita habiskan kelas ni. So far tadi kita dah tengok sistem saraf. Sistem saraf ni untuk yang baru masuk, sistem saraf terbahagi kepada 2, saraf pusat central nervous system dan juga peripheral nervous system, sistem saraf periferi. So sistem saraf pusat ni apa? Otak dan juga saraf tunjang. Sistem saraf periferi apa? Nama dia saraf cranium dan juga saraf spinal nerve dan juga cranium nerve. So bila cakap pasal center, dia adalah yang part yang paling best lah, paling kena jaga dalam otak kita. Dan lepas kita tengok sistem saraf tadi, saya terangkan tentang respons atau tindak balas. Tindak balas kita ni ada 2 jenis, satu nama dia terkawal dan satu lagi tak terkawal. Dan tindakan voluntary action terkawal ni, contoh dia apa? Bercakap, bernyanyi, melompat dan sebagainya. Siapa yang kawal dia? Otak. Ini adalah otak. Secara spesifiknya yang kawal adalah cerebrum. Cerebrum tu apa? Kalau nampak otak saya ni tadi, dia adalah ini mata cantik gitu. Kawasan otak kita yang paling besar ni adalah cerebrum. Dan untuk tindakan tak terkawal, involuntary action, contohnya sistem pencernaan, tindakan refleks dan sebagainya, dia adalah tindakan tanpa sedar. Siapa yang kawal dia? Saraf tunjang yang duduk belakang tu dan juga medulla oblongata. Saraf tunjang, tulang belakang kita, dia kawal apa? Tindakan refleks, contohnya terpegang api, tercocok jarum dan macam-macam lagi. Medulla oblongata tu apa? Dia adalah kalau otak kita ni, ini cerebrum tadi saya kata, dia kawal ni voluntary action. Belakang ni cerebellum, otak yang belakang ni adalah yang kawal kita punya body balance. Untuk chapter ni tak terangkan sangat part ni yang kita kena tahu 2 ni. And then this part otak kita nama dia medulla oblongata. Medulla oblongata ni dia kawal apa? Sistem-sistem dalam badan. Itu adalah sistem tak terkawal, involuntary action. Okay. Dan medulla oblongata ni bersambung dengan spinal cord. Spinal cord saraf tunjang ni yang buat bagi tahu kita tentang apa nak buat kalau kita facing emergencies. Contoh masuk bilik, pergi dapur malam-malam nampak lipas. So apa yang kita buat? Automatik kita lari. So itu adalah tindakan refleks. Siapa kawal dia? Spinal cord saraf tunjang. Saya lah tu kalau lari nampak lipas. Okay. Ada apa-apa nak tanya tak sebelum saya sambung sikit lagi? Okay, kalau jangan lupa dekat kali nak cakap kan, dekat description saya letak nota. Mungkin yang baru download tak sempat print, mungkin lambat join. Okay, Yasmin ada tanya, kejap saya balas saya balas gitu. Okay, download nota and then kalau pakai phone, nak tulis pakai phone, saya tak sure saya bagi dalam PDF. Boleh tak korang nak edit? Kalau tak boleh, you have to screenshot and then edit, tulis awak punya nota. Kalau tak pun, misal kata susah, tak boleh nak print, tulis balik, buat balik your own nota. Kalau better you print and automatic this 1 hour korang dah dapat nota, short notes untuk 2 benda penting dalam sistem saraf manusia. Okay, Yasmin Damia tanya, Miss, kalau spinal cord rosak, organ tak boleh function ke? Okay, spinal cord macam saya kata dia kawal benda, the first dia kawal adalah body coordination kita boleh berdiri tegak macam ni. Kenapa? Sebab kita ada tulang belakang yang ada spinal cord. Okay, kalau tak ada spinal cord kita akan tak boleh diri tegak. Dan kalau spinal cord rosak, kita akan organ it's not organ, actually anggota badan. Sebab spinal cord dia tak working directly to the organs lebih kepada kita punya jantung. Okay, tapi kalau spinal cord rosak, yang pastinya akan efek kita punya pergerakan badan. Kita akan boleh lumpuh. Okay, so tu akan salah satu punca. And then organ tak boleh function tu depends pada which organ. Tapi biasanya yang akan terganggu adalah anggota badan. Okay, so biasa tak tengok orang lumpuh, dia tak boleh bergerak. Sebabnya apa? Dia pernah jatuh kerusi sebagai contohnya. Lepas jatuh kerusi terus badan dia lumpuh separuh ke, lumpuh satu badan ke. Kenapa? Sebabnya dekat spinal cord ada hentakan yang menyebabkan spinal cord dia rosak. Okay, alright, so ada apa-apa soalan lagi? Organ tak ada function is not
directly to organs, lebih kepada anggota badan. Organ biasanya dapat berfungsi dengan normal lagi kalau spinal cord yang rosak. Okay? Okay, ada apa soalan lagi? Kalau tak, kita nak recap sikit. So, kalau saya bagi saya bagi contoh soalan. Jadi cari soalan Rasa-rasa korang boleh jawab tak? So kita dah nak habiskan kelas hari ni. Okay. Misal kata saya ada satu soalan saya. Saya ada otak, saraf tunjang, saraf spina dan juga saraf cranium. Saya ada 4 benda. J saya punya otak ataupun brain. K saya punya spinal cord. JKL saya punya saraf spina, spinal nerve. M saya punya saraf cranium. Nampak tak saya tulis? J otak, K spinal cord ataupun saraf tunjang. L saya punya saraf spina, M saya punya saraf cranium. Antara yang berikut yang manakah mewakili saraf pusat? Siapa boleh beritahu saya? Antara J, K, L, M manakah saraf pusat? Mana satu? Ada 4 benda saya bagi. Antara semua ni mana satu saraf pusat? Bagi tahu jawapan dekat korang punya chat, live chat. Saya nak tengok korang faham tak sebenarnya. Saya dah terangkan sejam kelas ni kan. Pupang. Mana satu saraf pusat? Sistem saraf pusat. Okay, J. Nur Alia, Yasmin Damia. Ya, betul lagi. Saraf pusat sebenarnya ada 2 guys tu. Ingat tak? Sistem saraf pusat terbagi ada 2. 2 saja. So, antara J, K, L, M mana satu saraf pusat? Ni boleh jadi banyak. Bukannya kena pilih satu je. Okay, J betul, K betul. Yes. Sistem saraf pusat ada 2, otak dan juga saraf tunjang spinal cord. So, J, K, L, M, otak dan spinal cord adalah saya punya sistem saraf pusat. These 2 are the central nervous system. Sistem saraf pusat. So, saya kata sistem saraf pusat adalah sistem saraf yang paling penting dalam kita punya badan. Rosak dua-dua ni, rosak otak, rosak saraf tunjang, rosaklah manusia. Otak rosak boleh jadikan brain damage, boleh menjadikan penyakit mental, boleh menyebabkan kita koma. Kalau saraf tunjang rosak, bila otak rosak, organ boleh rosak. Tadi siapa Yasmin tanya kan, kalau otak rosak, organ berkemungkinan boleh rosak sebab yang kontrol badan kita adalah otak. Okay, sebab ingat dalam otak ni yang control organ adalah this one, medulla oblongata. It is a part of kita punya otak juga. Alright. So ada apa-apa lagi nak tanya? Okay, kalau tak ada, kita dah tengok tadi sisi saraf pusat dan juga respon tindakan terkawal dan tak terkawal. Next week saya akan sambung lagi tindakan terkawal dan juga tindakan tak terkawal ni secara lebih detail. Nota yang sama dan saya mungkin akan tambah lagi nota. So, nota minggu ni masih boleh digunakan untuk kelas minggu depan hari Isnin waktu yang sama. Kalau boleh print, tolong print dan fill in. Siapa yang dah print dan juga fill in, tolonglah snap gambar dan post di e-tuition punya social media, Twitter ataupun Instagram, dan kita akan post balik. Kalau ada apa yang nak tanya, boleh pergi kat website e-tuition. Hari tu korang ada sign in kan untuk tengok timetable tu kan. Dekat situ korang boleh buat connection dengan saya, @Madam Siti, @friend follow, dan kalau nak tanya apa-apa boleh direct message saya dekat situ. Boleh terus tanya, malu nak tanya kat tempat lain, boleh PM saya dekat situ dan saya akan tolong jawab. Okay, kita ada lagi 1 minit lagi. Kayak gitu. So, kalau jangan lupa hari ni Isnin kita ada kelas sains dengan maths. Esok ada kelas BM dengan BI, jangan lupa. Dan hari Rabu ada kelas Geo dan juga sejarah. Percuma. Okay, bagi tahu semua kawan-kawan dekat sekolah, bagi tahu sekolah sebelah, bagi tahu saudara mara yang ada tingkatan 3. Kita ada kelas daripada darjah 4 sampai form 5 So bagi tahu semua orang, kita buat kelas free subscription sampai 31 Januari. Korang boleh masuk semua kelas yang ada. Alright, kita jumpa lagi minggu depan bersama siapa? Bersama Madam Siti. Bye guys. Muah. Jumpa lagi.